Kita boleh mula? Saya minta izin mula? Boleh. Alright, 1, 2, 3. KL baca. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Selamat 2 September. Selamat 2 September 2020 dan anda sedang bersiaran langsung di KL Baca bersama-sama dengan saya Hafiz Latif ataupun Bampis dalam rancangan Bual Bicara Sembang PIS sebenar Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020 dan bersama-sama dengan saya pada malam ni Puan Ira Yusof kita akan membicarakan topik berkenaan dengan menyelami dunia ghostwriter. Jadi anda betul dah tempatnya, jangan risau, inilah lokasi kita punya sembang-sembang sebentar lagi. Jadi kita bersama-sama dengan Puan Ira Yusof. Cuma saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan mungkin yang baru kali pertama sampai ke ruangan halaman Facebook KL Baca ini. Kuala Lumpur sekarang ini sedang dinobatkan sebagai Ibu Kota Buku Dunia sehingga April 2021 dan program Bual Bicara Sembang PIS ini dibawakan khas sebenar Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia dan mendapat sokongan penuh daripada Sekretariat Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia dan juga Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun MyMove. Dan sekali lagi saya maklumkan topik kita pada hari ini adalah menyelami dunia ghostwriter dan bersama-sama dengan saya apa kata kita sama-sama raikan Puan Ira Yusof. Assalamualaikum Puan Ira, apa khabar? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Tuan Hafiz dan Puan Ira sihat Boleh dengar dengan jelas suara yang saya selamat datang juga kepada baik. Okey, pertamanya saya nak minta maaf awal dulu kepada tuan-tuan. Betul. Saya nak mohon maaf dulu awal-awal pada tuan-tuan dan puan. Mungkin jika siaran langsung ini sekitar 1 jam nanti kita akan bersiaran langsung ni ada sedikit dari segi mungkin agak sedikit lambat dari segi video audionya antara saya dan Puan Ira. Saya mohon maaf awal-awal kerana ialah mungkin capaian internet di kawasan kami juga agak sedikit berbeza. Jadi apa pun yang penting adalah kandungan yang kita nak bawakan dalam Sembang PIS pada kali ini dan saya berusaha hati sebab Puan Ira seorang ghostwriter sudi bersama-sama dengan kita untuk berkongsi pengalaman beliau dan sebab itu juga saya mohon maaf sekali lagi kalau ada terlambat dan sebagainya. Kita harap kita dapat teruskan sesi perkongsian ini. Baik, okey. Permulaan awal kita nak bersembang dengan Puan Ira tentang dunia ghostwriter. Mungkin Puan Ira boleh kongsikan dahulu kot sejarah awalnya, macam mana boleh tiba-tiba Puan Ira menjerumuskan diri kan, terjun dalam kancah menjadi seorang ghostwriter. Kongsi pada awal tu. Okey, baik. Silakan Puan Ira. Okey, terima kasih Tuan Hafiz. Okey, ialah kita tengah masalah teknikal sikit tapi kita teruskan insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang bakal saya kongsikan ini boleh memberi lebih kepada sesuatu, boleh memberi lebih daripada sesuatu kepada semua pendengar dan penuntut di luar sana di KL Baca. Baiklah, saya Puan Ira Yusof berasal daripada Pasir Mas, Kelantan. Sebenarnya tak lama, dalam 22 tahun pengalaman saya dalam industri penerbitan sebagai wartawan, editor, pengarah penerbitan dan juga pengarah pemasaran. Okey, saya juga terlibat dalam industri corporate.com, okey, menguruskan konten beberapa syarikat GLC. Itu antara sebahagian daripada pengalaman saya lah. Okey, so bagaimana saya boleh terjelus dalam industri ghostwriter ya? Okey, kisahnya 5 tahun lalu apabila satu hari saya pulang ke rumah, saya melihat anak bongsu saya, lelaki pada waktu itu kalau tak silap saya sekolah rendah dalam darjah 3 ke darjah 4 macam tu. Saya tengok waktu tu saya ingat mungkin saya balik pukul 3 pagi sebab kerjaya saya ni tak tentu. Kadang-kadang saya travel ke sana sini kan. Okey, so bila saya balik, saya masuk bilik anak saya kat bawah tu, saya tengok dia tidur. Saya tengok muka dia dan saya kata, dah besar dah anak saya. Saya tak sedar sebab keluar masuk tu kan. So saya kata, apa yang saya nak dalam hidup ini? Saya nak gaji saja ke
Tetapi saya hilang waktu dengan suami saya, dengan anak-anak saya kan. So jadi bahagia itu tidak dapat saya capai sebenarnya pada firasat saya. Jadi saya kata apa yang saya perlu lakukan? Saya kena berhenti melakukan kerjaya yang saya lakukan sekarang. Jadi bagaimana? Di situlah saya mula dapat idea, saya mula berfikir, kenapa tidak ilmu penulisan saya ini saya gunakan yang mana saya duduk di rumah tetapi saya masih juga mendapat income seperti saya makan gaji. So di situlah bermulanya saya menjadi ghostwriter. Okey, faham. Baik, daripada apa yang saya sempat kerjaya kan, faktor kerjaya ni dalam bidang ilmuwan dengan keluarga dan sebagainya, dan pada akhirnya ini adalah ruang yang puan nampak yang boleh digunakan sebagai ruang kerjaya supaya dapat meluangkan lebih waktu bersama dengan keluarga. Okey, itu sejarah awalnya Puan Ira menjadi seorang ghostwriter kan. Tapi dalam masa yang sama saya sebenarnya kagum bagaimana Puan Ira boleh melepaskan kerjaya yang sebelum itu kan untuk orang kata apa bersama-sama dengan keluarga kan. Jadi itu adalah pengorbanan paling besar seorang ibu, seorang isteri lakukan untuk keluarganya sendirilah kan. Dan itu adalah kekaguman paling utama yang saya boleh buat sementara waktu ini. Tapi mungkin saya akan kagum lagi dengan banyak lagi perkongsian-perkongsian Puan Ira selepas inilah. Okey, jadi itu pengenalan awal lah, sebab orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi kita dah mengenali sikit Puan Ira kan. Mungkin di peringkat awal ni juga Puan Ira boleh berkongsi dengan audiens yang sedang mendengarkan perkongsian kita tentang menyelami dunia ghostwriter ni. Sebenarnya apa sebenarnya yang boleh kita katakan sebagai seorang ghostwriter ni? Apakah yang dimaksudkan sebagai ghostwriter? Mungkin boleh kongsi sikit lah kan peranan yang dibuat oleh seorang ghostwriter ni Puan. Bidang tugas dia kan. Okey. Ghostwriter ni sebenarnya ada pelbagai terjemahan ni, tapi saya tak kira lah apa terjemahan yang diguna pakai. So ada yang macam terjemahkan terus ghostwriter tu sebagai penulis hantu, ada. Okey, ada yang menterjemahkan sebagai penulis khayalan, penulis upahan, kalau kamus Dewan kalau DPP menterjemahkan sebagai penulis siluman kan. Tetapi macam saya suka menterjemahkan sebab saya menerima tugas sebagai penulis dan dibayar upah. Jadi saya suka menterjemahkan ghostwriter itu sebagai penulis upahan. Maksudnya saya menerima upah dari segi menerima upah dari penulisan. So itu adalah terjemahan saya sebagai ghostwriter. Malah ada yang kata kenapa tak jadikan macam angel writer, sebab you buat sesuatu untuk orang lain tanpa orang kenal pun siapa diri you, soalan macam tu kan. Tapi saya tak kisah, pada saya ghostwriter adalah penulis yang menerima upah daripada hasil penulisan. Faham. Jadi saya agak bersetuju jugalah dengan terjemahan Puan Ira sendiri kan. Kalau penulis upahan ataupun penulis siluman seperti yang dinyatakan oleh Kamus Dewan oleh Dewan Bahasa dan Pusaka, itu saya lebih terima lagi lah. Tapi kalau penulis hantu tu saya sendiri rasa takut juga nak mengupah penulis hantu ni Puan Ira. Saya rasa macam mana kalau nak buat cerita-cerita seram ke, itu dah jadi. Kalau penulis hantu ni cerita-cerita seram insyaAllah lah kot. Baik, okey. Tapi tugas yang saya. Tuan Hafiz, selalu apabila saya kata saya ghostwriter, pertanyaan yang datang kepada saya adalah, Puan tulis buku cerita hantu ke? Okay, kena pula dia berkenalan dengan saya pada malam Jumaat. Okey, saya tak tulis buku cerita hantu, tetapi saya pernah menerima upah menulis satu buku kisah tentang dunia misteri, tentang dunia sihir, dunia sihir, tu pernah. Okey, tapi saya tak tulis buku cerita hantu. Itu saya kata tadi, takut nanti ada orang ingat Puan tulis cerita hantu kan, cerita-cerita seram ke, tu yang tadi ghostwriter tu. Baik, okey. Tapi mungkin Puan boleh kongsikan dengan kita jugalah bidang tugas yang umum dulu sebelum kita pergi lebih dalam tentang apa yang ghostwriter ni lakukan. Tapi mungkin yang secara umumnya yang orang nampak
apa bidang tugas yang umum yang ada sebagai seorang ghostwriter? Okey, sepanjang pengkajian saya lah, dari hampir 5 tahun saya dalam industri ghostwriter ni. Sebenarnya sebelum tu lagi saya dah daripada tahun 1998 saya dah buat kerja ghostwriter. Tapi yang saya betul-betul fokus kepada kerja ghostwriter sejak daripada tahun 2015. Jadi daripada tahun ke tahun tu saya menemui pelbagai bidang kerja sehingga yang terkini saya dapat 35 bidang tugas yang boleh dilakukan oleh seorang ghostwriter. Okey, yang paling senang sebenarnya adalah contohnya lah, saya kata dalam keadaan situasi kita tak boleh ke mana-mana sekarang ni kan, tulis surat rasmi, bantu orang tulis surat rasmi, tulis surat tidak rasmi, type minit mesyuarat untuk sesuatu kelab ke apa ke. Paling satu lagi ni kan resume. Mana saya pernah jumpa tau iklan dekat Facebook, upah tulis resume pun ada. Nampak tak, boleh buat duit dengan kerjaya macam tu. Ya, selain daripada tulis buku, kisah hidup, biografi, autobiografi, kisah e-book dan sebagainya lah. Menarik sebab bila Puan Nira cakap tentang mengambil upah untuk tulis surat rasmi tu kan, saya teringat pengalaman masa zaman belajar tak berapa nak tahu lagi menulis dan sebagainya, mengupah orang untuk jadi mesin terengkas kan, type surat guna mesin type. Jadi ini semua adalah kerja-kerja yang sepatutnya boleh dilakukan. Sebenarnya dah lama dulu lagi pun sebenarnya orang kita dah buat tentang ghostwriting ni, betul-betul. Jadi bila Puan Nira cakap tentang tolong tulis surat, tolong tulis resume tu, pada saya bila sekarang ni terfikir, make sense juga. Sebab sebelum ni mungkin kita terfikir hanya untuk upah orang tulis buku semata-mata. Padahal sebenarnya macam yang Puan Ira sebut lah, boleh tulis surat dan sebagainya juga kan. Sebenarnya macam contoh nanti, macam contoh teks ucapan, kalau kata ada majlis, so teks ucapan untuk CEO pun boleh. Kita boleh tulis benda tu. Kalau kita ingatlah sebenarnya sejarah untuk nenek kita pun sebenarnya kan, mungkin selepas itulah ada yang kerjanya duduk bawah pokok dengan satu mesin type, mungkin di pejabat-pejabat ataupun di mahkamah, bukan type surat. Tu kan. Saya rasa ada pun di kalangan rakan kita yang ayah mereka pun berkejaya begitu, yang saya dapat tahu kan. So itu pun kerjaya ghostwriter dah lama dah bermula industri ni kan. Betul. Sebab kalau cakap pasal, bila Puan Ira sebut juga tentang menulis teks ucapan CEO, even kalau mungkin saya boleh sebut juga, mungkin juga sebenarnya menulis teks ucapan untuk menteri dan sebagainya pun ada juga bidang tugas yang dimasukkan dalam seorang ghostwriter di Puan Ira kan. Betul. Tulis teks untuk menteri dan sebagainya juga. Cuma mungkin Puan Ira boleh kongsi juga dengan kita lagi, sebab Puan Ira sebagainya kan. Jadi perbezaan menulis menulis artikel, jurnalis dan sebagainya kan, dengan perbezaan kita nak tulis untuk hal-hal yang diupah kan? Maksudnya buku ke dan sebagainya. Ada perbezaan yang Puan Ira dapat rasai tak? Boleh kongsikan? Banyak sangat beza Tuan Hafiz. Okey, apa yang paling ketara adalah apabila kita menulis sebagai wartawan, kita melaporkan kejadian tersebut. Lepas tu editor kita akan semak apa semua. Kadang-kadang dia melihat kepada rumah penerbitan tu, ada perkara yang dia boleh publish, ada perkara yang tidak boleh publish kan. Tetapi apabila kita menjadi ghostwriter, kita menulis untuk orang yang mengupah kita. Jadi di sini tak kisahlah tuan-tuan dan perempuan pakar dalam bidang apa sekalipun, tuan-tuan dan perempuan kena ikut. Walaupun kita katalah contoh Mr. A ni pendidikan dia cuma kita kata sampai tingkatan 3 je kita katalah kan, tetapi mampu untuk mengupah kita menulis. Jadi kita tetap kena mengikut pemikiran beliau, menulis mengikut gaya beliau. Cuma kita advise menjadi penulisan tu lebih baik supaya nampak value beliau lebih tinggi di mata pembaca. Tapi kita tak boleh nak letak penulisan tu dalam level
orang doktor akademik ke, tak boleh. Sebab bila orang baca, orang akan rasa bukan beliau yang menulis. Cabaran yang sebenarnya dihadapi oleh seorang ghostwriter adalah menjadi pelanggan. Ada pelanggan kita yang kita, contohlah kita kata, contoh saya seorang yang mungkin sedikit melembut sikit lah. So saya saya berusaha untuk menulis kepada seorang pelanggan yang jenis kasar, bahasa yang orang kata bahasa-bahasa yang tertentu. Jadi kalau saya nak tulis untuk beliau, saya kena tulis macam tu. Saya kena belajar untuk menulis macam tu. Sama juga, kita pernah ada satu tugas yang mana saya terpaksa buat. Okey, pelanggan saya tu seorang yang lembut, sopan santun, apa semua kan. Tetapi apabila penulisan tu ada macam emosi, ada kemarahan, ada dendam. Jadi itu bukan menunjukkan beliau. Bukan menunjukkan beliau. Jadi kalau orang baca, awak, you bukan macam ni, kenapa dalam buku ni macam ni kan. So barang sebenar adalah menjadi pelanggan, nak ikut apa yang pelanggan nak. Kalau kita rasa, apa ni kan, kita semua boleh advise pelanggan. Kita beritahu puan, okey, saya cadangkan puan buat macam ni. Kenapa? Kita ni semua. And then kalau dia okey, tapi kalau dia tak okey, you cuma ada dua pilihan. Sama ada you teruskan menulis, ataupun kalau you rasa you tak nak, dan you minta tarik diri. Saya biasa macam tu. Kalau ada perkara yang saya rasa pendapat tak berbeza pendapat kan, so terutama macam setengah isu yang saya rasa macam saya rasa benda tu akan menjatuhkan reputasi beliau. Okey, tetapi dia tak terima contohnya, dia nak juga. So biasa saya akan tarik diri. Lebih awal saya tarik diri sebab satu waktu apabila orang tahu bahawa saya menulis untuk beliau, dia macam ni lah. Kalau buku itu meletup, buku itu mendapat pujian, nama penulis itu akan naik. Tapi kalau ada masalah, tidak mustahil nama ghostwriter juga akan terseret. Jadi sebagai ghostwriter, kita tetap perlu menjaga benda tu. Kita bagi yang terbaik pada pelanggan. Betul. Puan Ira macam dapat tangkap je soalan saya seterusnya sebab saya terfikir juga kan, contoh macam kalau katalah klien kita ni adalah seorang lelaki dah misalnya, tapi macam Puan Ira seorang wanita. Jadi nak memasukkan suara seorang lelaki ataupun nak memasukkan macam mana saya nak kata, macam Puan Ira sebut tadi lah, kalau seorang perempuan yang melembut mungkin karakter ya betul, menjiwai karakter pelanggan itu. Lepas tu lagi macam mana nak menyesuaikan suara pelanggan tersebut juga. Sebab kalau contohlah pelanggan ni jenis tegas misalnya kan, macam mana nak menjadi seorang yang tegas. Jadi itu mungkin Puan Ira boleh kongsi sikit lah kot. Mungkin ada trik yang Puan Ira boleh kongsi dengan kita kan, macam mana nak menjiwai karakter tu. Okey. Sebab tu kalau dalam bengkel saya bagi tahu bahawa setiap ghostwriter perlu mengenal pelanggan yang bakal beliau tulis. Caranya macam contoh awal-awal tu kita dah stalking Facebook dia, kita dah tengok gaya penulisan dia dekat social media, kita dah tengok karakter dia, kita akan berjumpa dia. Ada sesi yang kita akan berjumpa dia di pejabat, ada sesi kita berjumpa dia bersama dengan keluarga. Kenapa? Sebab kita nak melihat karakter. Bagaimana karakter dia melayan kaki tangan. Bagaimana karakter beliau melayan ahli keluarga. Dan dia tak sama. Apabila orang kata kita nak melihat karakter beliau, memang mengambil masa. Sebab tu sesi temu ramah tu pun biasa akan ambil dalam 5-6 kali sesi. Okay, so daripada situlah kita dapat, walaupun kita mungkin tak dapat 100% sifat beliau, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat mengolah mengikut sifat yang apa yang kita rasa. Yalah sebab apa kata tadi, nak tengok macam mana kita pun nak tengok pelanggan tu, kita kena ada lah kerja rumah yang kita kena buat juga kan Puan Ira kan. Tapi yang paling utamanya adalah nak menjiwai dan menyelami karakter pelanggan tu tadi, baik
Okey. Tuan-tuan dan puan mana yang sedang menonton siaran langsung ini, anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif ataupun Bang Fiz dan juga Puan Ira Yusof. Kita sedang membicarakan topik berkenaan menyelami dunia ghostwriter. Jadi yang baru masuk, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita. Jika anda ada sebarang pertanyaan, anda ada sebarang perkongsian pengalaman dan sebagainya yang mahu kita sama-sama bincangkan, boleh tinggalkan di ruang komen. Nanti saya akan minta Puan Ira respons kepada pertanyaan ataupun juga perkongsian pengalaman daripada anda semua lah, tuan-tuan dan puan. Baik, sebelum itu juga saya sebenarnya daripada tadi saya sebenarnya tengah nak fahamkan dengan diri sendiri juga Puan Ira kan, sebab adakah Puan Ira ni betul-betul orang je ke ataupun yang keluar dari poster kan, sebab macam sama dengan poster keluar terus muncul dekat paparan TV saya kan. Okey. Tapi dia macam dari poster terus jadi kan. Ini adalah branding yang Puan Ira bawa lah kot saya rasa. Betul Puan Ira? Betul. Dari segi branding tu mungkin Puan Ira nak sentuh sikit, boleh sentuh dulu sementara kita nak tunggu audiens. Okey lah, sebab ini bonus lah sebab saya Boleh tu Puan Ira? Ini adalah bonus sebab saya berada dalam industri corporate juga. Selepas saya keluar daripada magazine yang last tu sebagai pengarah penerbitan, jadi saya masuk dalam industri terus sambung belajar dalam corporate apa semua kan. Jadi di situ saya create branding dia. Jadi kalau saya berhadapan dengan audiens, ini adalah warna saya. Tak kisahlah ditemu ramah oleh pihak media atau sebagainya. Jadi seolah-olah saya nak orang ingat kalau warna peach ni warna Puan Ira. Kalau warna maroon ni warna, saya biasa tiga tanda je, peach, maroon ataupun blue ni, Allahuakbar, royal blue. Tapi royal blue jarang. Royal blue peach ataupun royal blue tu because communication sebenarnya. Itu kaedah saya sebab saya suka bermain dengan warna yang mana pada saya warna yang saya selesa, ia akan membuat saya rasa yakin untuk ke hadapan. Tapi ini adalah branding saya. Memang boleh tengok. Malah kalau di segi pakaian pun sebab saya nak selalu kelihatan seperti pakai blazer. Saya tempahkan pakaian yang saya perlu pakai untuk saya berhadapan dengan orang. Ini semua adalah penampilan lah sebab nanti nak jumpa dengan pelanggan kan. Macam Puan Ira ini misalnya sekarang ni dah banyak juga mengendalikan pelanggan-pelanggan yang VIP level. Jadi dari segi betul-betul penampilan tu nak kena jaga juga sebab nak layan dengan pelanggan-pelanggan dia. Cik Puan Azah, kalau boleh saya bacakan dahulu di sini. Azah di sini. Puan Ira, apakah kerja transcribing boleh disekalikan dengan ghostwriting? Maksud saya, transcriber itu terus menjadi ghostwriter untuk manuskrip yang sama. Ataupun sebaiknya kerja transcribing perlu diasingkan daripada ghostwriting. Saya jumpa manuskrip yang ditranskrip dan ditulis oleh orang yang sama untuk seorang tokoh, tetapi hasilnya sangat mendukacitakan. Mungkin Puan Ira ada jawapan pada soalan yang Cik Puan Azah utarakan ini? Okey, sebenarnya benda ni pernah juga berlaku dalam tugas saya, sebab saya pun ada pasukan apa semua kan. Tapi apa yang saya nak share, memberi jawapan kepada Cik Puan Azah adalah, okey, sebenarnya sepanjang masa saya jadi reporter, jadi editor dulu pun sama. Masa saya jadi editor, tulisan saya akan minta assistant editor saya untuk semak. Sebab kita ni adalah manusia yang normal, tak boleh lari daripada kesilapan. Jadi penulisan saya akan disemak oleh assistant editor saya. Okey, ataupun wartawan saya juga akan baca penulisan saya. Begitu juga apabila transcribe ni, kalau boleh orang lain, lepas tu tukar proof, tukar pemurnian tu orang lain sebaiknya. Dia boleh transcribe, dia boleh tulis, tapi perlu lantik seorang lagi untuk menyimak hasil tersebut. Biasa saya kalau macam ni, seorang ni transcribe dan dia mungkin boleh menulis terus, okey, ataupun menulis orang lain. Kalau kata bajet tu besar, transcribe orang lain, tulis orang lain,
growth dan pemurnian tu orang lain. Kalau ada bajet besar. Tapi kalau bajet tu gitu-gitu je, jadi transcribe dan writing tu boleh orang yang sama, tetapi kena wajib orang lain untuk pemurnian dan editing. Itu memang saya tegaskan lah. Sebab memang boleh nampak, boleh terjadi kesilapan macam tu. Sebab kita semua tak sempurna. Betul. Dan untuk menyambung soalan daripada Cik Puan Azhar tadi juga, Puan Ira, itu pentingnya sebenarnya yang saya sembang dengan Puan Ira sebelum ni berkenaan dengan support group tadi kan. Maksudnya pasukan itu sendiri, dia tak boleh, adakah mungkin ghostwriter ni, maksudnya kalau katalah untuk mengendalikan satu projek, satu pelanggan ini, tak boleh hanya seorang diri. Maksudnya perlu ada pasukan supaya macam tadi Puan Ira cakap lah, transcriber orang lain, penulisnya orang lain, tapi macam mana nak mengurus pasukan ni tadi Puan? Mungkin Puan ada pengalaman sedikit lah, boleh kongsi dengan kita semua mengurus pasukan ghostwriting ni. Okey, baik. Macam saya ada satu pasukan yang saya sayang sangat. Okey, nama pasukan ini Ghostwriter National. Okey, Ghostwriter National ni adalah peserta-peserta ataupun alumni daripada bengkel-bengkel yang saya ataupun saya dan Tuan Zamri anjurkan, bengkel ghostwriter lah ya. So mereka ni dijemput, tapi kita tak ada paksaan, dijemput secara percuma untuk join dalam Ghostwriter National. Okey. Apa yang berlaku dalam Ghostwriter National adalah setiap ahli pasukan akan saling menyokong antara satu sama lain. Kalau ada kita nak masing-masing berkongsi. Kalau siapa dapat job, dia tak mampu nak lakukan, dia boleh share dalam group, boleh bagi pada orang lain. Ataupun kalau dia tak mampu nak lakukan seorang, berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Manakala saya sendiri pula, apabila saya dapat satu tugas, saya tak mampu dah nak lakukan seorang diri. Sebab saya pun ada bisnes lain dan sebagainya. Jadi saya akan berkongsi dalam pasukan di Ghostwriter National. Orang jadi tukang tulis, okey. Seorang tukang transcribe, seorang tukang tulis, seorang tukang edit dan pemurnian. So saya memang takkan, kalau orang ni tulis, akan dapat tugas pemurnian. Orang lain tetap akan murnikan walaupun dia seorang editor. Walaupun dia seorang editor, tapi dia nak juga tulis buku tu. So saya bagi job tu untuk dia tulis. Pemurnian tu saya akan bagi kepada editor lain pula, supaya kita boleh mengurangkan kesilapan dalam penulisan itu. So itu alhamdulillah lah. Apa dia Tuan? Tak boleh lah seorang nak sapu semua kerja Okay, bercerita tentang seorang buat kerja, saya dah lalui pengalaman ni. Masa tahun 2015, saya kan seorang diri masa tu. Okey, masa tu saya bermula, orang tanya mana pejabat Puan Ira, di Beradu. Betul, maksudnya saya wujudkan satu ruang kerja di bilik tidur saya. Tapi kalau pelanggan nak jumpa saya, tak adalah nak jumpa kat Kamar Beradu tu kan. So saya akan jumpa dekat Starbucks, saya dekat Meru Kelang, saya akan jumpa dekat Starbucks di Alam. So itulah tempat meeting saya dengan pelanggan lah, ataupun saya pergi ke pejabat pelanggan. Jadi masa tu saya menguruskan projek copywriting. Daripada 5 syarikat sehinggalah yang terakhir 15 syarikat saya buat seorang diri masa tu. Memang apa yang berlaku adalah saya pelat. 2 bulan saya tak boleh bekerja. Saya tak boleh tengok cahaya, migraine yang teruk apa semua. Di situlah akhirnya mengisahkan saya bahawa saya tak boleh tamak, saya kena berkongsi. Dan kebetulan masa tu saya dibuka peluang oleh Tuan Zamri. Puan kena kongsilah kepakaran Puan dalam bidang ghostwriting apa semua. Tapi tahun 2017 lah baru terbuka hati saya untuk berkongsi tentang bagaimana menjadi ghostwriter. Tapi semuanya adalah cerita tentang pengalaman saya. Setiap orang ada pengalaman berbeza, ghostwriter lain pun ada pengalaman berbeza. Tapi apa yang saya kongsi, apa yang saya dah lalui, apa yang saya dah tempuh, apa yang saya dah masuk lubang keluar, bangkit balik daripada lubang semua tu. So itu semua saya rangkumkan dan saya kongsikan kepada peserta-peserta yang datang ke bengkel saya. Baik. Okey Puan, saya ada satu lagi soalan daripada Puan Nurfaizah Omar. Sebelum saya kembali pada soalan-soalan awal yang saya dah sediakan juga. Tapi kita raikan dahulu rakan-rakan kita yang sedang bersama-sama dengan kita pada malam ni Puan. Daripada Puan Nurfaizah Omar, saya ada kemahiran menulis surat dan juga bilik mesyuarat. Bagaimana saya nak cari pelanggan yang perlukan perkhidmatan begini? Terima kasih Puan Ira dan Hafiz.
Okey, Tuan Hafiz, saya suka sangat dengan soalan ini sebab satu soalan ni tugas menulis surat rasmi dan minit mesyuarat ni adalah tugas yang senang sebenarnya sebab semua orang pernah melalui kalau pernah bekerja Mungkin pun ada boleh kongsi pengalaman macam mana nak cari pelanggan untuk tulis surat dan juga minit mesyuarat. Yang pernah bekerja, dia pernah melalui zaman tulis surat, jadi orang kata kerja-kerja pengeranian. Okey, mesti akan melalui zaman tersebut. Ataupun masa kita sekolah dulu, masa SPM kan ada subjek tulis surat rasmi kan. Okey, so ini adalah kerja yang paling mudah sebenarnya tetapi pasaran paling meluas. Okey, macam saya dekat Meru ni saya ada kedai printing. Mungkin tuan-tuan dan perempuan pendengar kadang boleh dengar ada mesin sebab saya di kedai printing saya ni sedang beroperasi sampai pukul 10 malam. Okey, kalau dulu pukul 10 malam kan. Okey, mereka datang ke kedai saya nak minta tolong tulis surat rasmi. Contohnya contoh surat nak hantar pada majikan nak minta cuti disebabkan masalah keluarga, ataupun nak tulis surat nak minta bantuan, tulis surat nak buat program. Kadang-kadang benda tu kita nampak kecil tapi ada setengah orang tak tahu macam mana nak membentuk ayat-ayat tersebut. Ataupun yang paling saya suka adalah mereka ni tak ada masa. Mereka tak ada masa. Ada setengah orang ni dia dah melalui frasa pencen. Masa kerja dulu semua kerani dia yang buat kerja. Jadi bila dia pencen, dia dah tak ada kerani. Kita lah, saya lah jadi kerani dia. Okay, jadi kita kawal lah servis tulis surat rasmi. Kat mana kita nak dapat pelanggan? Ya Allah. Maaf, sekarang ni senang sangat nak dapat pelanggan. Sebab tu tadi awal saya ada cakap, saya pernah jumpa iklan di Facebook. Dia buat iklan simple saja. Siapa nak upah tulis resume. Satu muka surat macam ni. Sebenarnya kat kedai saya pun sama. Orang datang nak buat resume. Okey, satu muka surat yang simple je. Letak gambar dia, taruh nama ni. Okey, RM10. Okey, nak 2 muka surat, nak design lebih sikit, naiklah harga lebih sikit. Yang kalau ada kepakaran buat design tu, bolehlah charge lebih sikit. Contohnya macam tu. Guna je media sosial. Saya guna Facebook, saya selalu cakap dekat anak-anak saya ataupun siapa jumpa saya guna Facebook untuk buat duit. Tadi ada salah seorang rakan lama lah. Dia kata saya share pasal program malam ni, dia kata dia tak ada Facebook. Saya kata saya guna Facebook untuk business, bukan main-main saja. Yelah, kita beli top up pun kita kena bayar pakai duit kan. Mesti kena ada ROI juga. Jadi untuk tulis surat rasmi dengan resume ni, you all boleh publish dekat Facebook. Tak payah charge mahal-mahal, RM10, RM20. Kalau ada 10 orang, duduk ambil bagi anak minum susu dekat wayan tu. Benda tu dah ada sampel dekat Google. Letak tukar nama semua RM10. Siapa nak kasih? Tak payah nak keluar mileage pergi naik bas pergi kerja. Duduk kat rumah je sambil layan anak. Sekejap duduk menggoreng kat dapur. Okey, dah siap, dah hantar customer check. Okey, done. Tapi yang penting minta dia bayar dulu. Transfer duit dulu baru buat. Kan dah siap surat, duit tak ke mana. Betul. Kena masuk duit dulu puan, kalau tak nanti betul, sebab kalau kami sendiri pun ada deposit dahulu untuk kita mulakan gerak kerja dia jugalah. Betul. Terima kasih puan untuk kongsian tersebut tadi. Nampaknya kita punya perbincangan ni semakin hangat dibicarakan gitu kan. Mungkin ada seterusnya nanti, sebabnya sekarang ni tak nak kita pun dah sedia maklum. Kita di fasa PKPP sekarang ni, baru beberapa hari lepas diumumkan yang disambung sehingga ke 31 Disember 2020 kan. Jadi mungkin Puan Ira boleh kongsi sikit lah kan, sepanjang tempoh PKP dahulu sampailah PKPB dan sekarang ni kita melalui fasa PKPP, dalam keadaan mungkin yelah semua orang kerjanya terjejas dan sebagainya kan. Mungkin Puan Ira boleh kongsi ada tak? Kalau di pihak Puan Ira sendiri dan juga rakan-rakan ghostwriter lain, macam mana? Ramai tak orang yang masih lagi menggunakan khidmat
ghostwriting atau macam mana Puan? Okey, Alhamdulillah mungkin saya boleh cerita sikit pasal relevannya industri ghostwriter ni kan. Tak perlu risau pasal persaingan ke apa semua. Memang ada semua orang mengatakan bahawa industri buku slow, orang dah kurang beli buku dan sebagainya kan. Tetapi sebenarnya pelanggan yang datang kepada saya, mereka buat buku bukan target untuk jual. Mereka buat buku sebagai satu untuk legacy, untuk anak dan cucu mereka apabila mereka meninggal. Jadi mereka tetap mencari ghostwriter untuk merakamkan kisah hidup mereka agar anak cucu dapat baca. Okey, jadi sepanjang PKP usahawan ni kan, waktu biasa dia agak sibuk, PKP diorang tak ada kerja, duduk kat rumah nak pergi office pun tak boleh. Jadi mereka mencari ghostwriter untuk membantu menterjemahkan cerita mereka kepada buku. Dan malah juga sepanjang PKP itu juga selain daripada menulis, saya juga terlibat dengan program-program visual, mengajar dan juga memberi perkongsian kepada rakan-rakan yang memerlukan tentang dunia ghostwriter, sehinggalah terwujudnya bengkel visual ghostwriter yang pertama semua kerana PKP. Ramainya orang nak belajar jadi ghostwriter, ramainya orang nak tulis buku. Ada tu dia datang, dia belajar jadi ghostwriter sebab dia nak buat ghostwriter. Tapi sebelum nak buat ghostwriter, dia nak tahu terma-terma seorang ghostwriter supaya bila dia jumpa ghostwriter tu tak boleh tipu dia cakap macam tu. Pun ada. Kan? So itu semua dilakukan. Maknanya dia masuk sebab dia nak jadi ghostwriter. Dia masuk bengkel, dia bukan jadi ghostwriter, tapi dia nak buat ghostwriter. Supaya dia boleh belajar ghostwriter. Ada, tak apa, saya tetap meraihkan siapa saja, tapi saya paling tapi ni ada juga cakap kat saya lah, bila saya kata saya suka wanita-wanita eksekutif, ibu-ibu yang join bengkel saya. Jadi adalah yang suara-suara, habis kami lelaki tak boleh ke join kan? Boleh saja, tapi maksudnya saya nak apa yang telah berlaku pada saya dulu, seorang wanita yang berkerjaya, yang travel sendiri, mungkin sebab itu dulu cita-cita nak jadi pramugari tak lepas kan, sebab pendek kan. Jadi kerja saya travel sana sini sebab tugas sebagai reporter, head of corporate account. So jika ada peluang, saya nak bersama keluarga. Begitu juga apabila ada wanita-wanita ibu, suri rumah tangga sendiri pun ataupun eksekutif, ibu mana yang sanggup tinggalkan anak kepada orang lain. Jadi apa yang saya kongsikan adalah kerjaya ghostwriter. Sebenarnya banyak lagi kerjaya di luar sana. Cuma saya ni menjadikan minat, kesukaan saya dalam bidang penulisan ini membuahkan hasil. Macam saya kata bila main Facebook, mesti ada ROI dia. Apa saja kita buat kena ada ROI kan hari ni. Kan takkanlah keluar je duit kan semua kan, ni kena ada ROI dia juga. Jadi jadikanlah penulisan ini sebagai satu cara untuk dapat waktu bersama keluarga. Dalam temu ramah dengan utusan Malaysia baru-baru ini pun, 2 minggu lepas saya ditemu ramah oleh utusan Malaysia. Sama juga soalan daripada wartawan, bila saat yang Puan Ira suka dalam hidup ini? Saya kata sekarang. Maksudnya dalam waktu kerjaya lah, saat berada di atas sebagai editor ke pengarah penerbitan itu. Saya kata saya suka sekarang. Saat sekarang, saat saya tidak ada apa-apa, kosong, zero. Saya adalah seorang ibu rumah, seorang pengurus rumah tangga, seorang penulis. Saya menggunakan kepakaran saya, menggunakan minat saya, tapi saya mampu menjana pendapatan untuk saya gunakan membahagiakan keluarga saya. Yang penting saya dapat masak untuk suami saya dan kami dapat makan bersama. Apa saya perlu terkejar-kejar nak balik, tunggu hari Minggu nak makan dengan suami. So ini adalah waktu yang paling indah, sehingga saya harap waktu ini akan kekal dalam hidup saya sehingga saya berakhirnya nafas, insya-Allah. Dan yang kedua, arwah guru saya pernah berpesan, tulislah sesuatu sebelum mati untuk diwarisi. Tulislah sesuatu yang bermanfaat, mudah-mudahan mampu menerangi kita di alam kubur. Jadi
Saya mahu tolong orang lain yang mungkin tidak ada kepakaran menulis, yang mungkin tidak ada masa menulis, untuk saya tulis, saya guna kepakaran saya selagi mana buku tersebut dibaca dan diwarisi. Mudah-mudahan dia juga boleh membantu saya untuk mengumpul saham akhirat. Itu antara sebab kenapa saya memilih kerjaya sebagai ghostwriter. Rasa macam dengar suara dalam iklan apa kan? Dia punya intonasi dia macam dengar suara dalam iklan TV pula kan? Ataupun iklan radio. ada bakat lepas ni bukan setakat ghostwriter je ni, boleh jadi voice over untuk iklan. InsyaAllah minggu depan saya akan mula bersiaran di radio online Bapakku FM. Boleh cari Bapakku FM untuk segmen pengetahuan. Okay. InsyaAllah. Menarik. Ya tuan. Oh macam tu. Baik, Puan Nira, boleh kita kongsikan lagi sikit lagi dalam masa waktu yang ada sekitar lebih kurang 15 minit ni kan. Sebab antara soalan yang saya selalu berlegar dalam fikiran saya lah tentang seorang penulis yang bukunya ataupun namanya ada buku yang diterbitkan. Maksudnya kalau contoh saya, Hafiz Latif, bila saya di cover sampul kulit buku kan. Tapi kalau ghostwriter namanya disembunyikan. Namanya disembunyikan. Mungkin Puan Nira boleh kongsi dengan kita perasaan kan, dah menulis buku untuk orang lain, nama disembunyikan. Apa sebenarnya yang Puan Nira boleh kongsikan dengan kita? Maksudnya perasaan nama disembunyikan. Sebab okey. Saya kembali kepada apa yang saya kongsikan sebentar tadi. Memang orang bertanya pada saya, you tak nak tulis ke buku ada nama sendiri? Nak tulis, tapi asyik pending je kan. Malu dah nak buat dengan Tuan Zamri kan. Asyik tak siap aja. Malah sehingga saya buat satu gerakan dengan geng-geng dalam Ghostwriter National ni, tulis kempen satu hari tulis satu buku, tulis. Orang dah hari yang ke-60 dah tau. Okey, contohnya sebab nak siapkan buku okey. Sebenarnya macam ni, macam saya kata tadi, berbalik kepada niat hati kita. Kenapa jadi ghostwriter? Anda jadi ghostwriter kerana duit, kerana upah. Anda menjadi ghostwriter kerana mahu nama. So memang tak boleh lah. Dalam bengkel ghostwriter saya memang cakap, kalau you nak ada nama sendiri, ghostwriter. You nak minta izin daripada pelanggan, nak post sana sini, nak cerita pasal you tulis buku dia, you jangan jadi ghostwriter. Tak boleh. So kena bersedia, jangan sentap. Saya pernah majlis pelancaran buku pelanggan saya, dia tak panggil pun saya. Saya tengok dekat social media aja. Lepas seminggu saya pergi ambil buku, dia dapat tanda tangan. Dia tulis terima kasih Puan Ira kerana menyokong, itu aja. Dan bergambar, lepas tu dia dekat dia kerana sudi membaca buku saya. Padahal saya tukang tulis. So saya tak boleh sentak, menjadi ghostwriter tak boleh sentak. Jadi kembali kepada niat hati. Niat saya adalah pada usia saya sekarang, saya dah 44 tahun. Saya ada 10 orang anak, ada 4 orang cucu. Apa lagi yang saya perlukan dalam hidup saya? Saya nak menyumbang kepada masyarakat. Saya nak saham akhirat pula saya kumpulkan. Kadang-kadang ada cerita yang bagus, sehingga kan saya cakap, okey, berapa bajet Puan? Yang penting pada saya, jika kisah itu bagus, saya perlu tulis. Saya perlu orang lain baca cerita dia, moga boleh menginspirasikan orang lain. Itu poin sebenar kita tulis buku. Bukan tulis buku hanya kerana nilai wang semata. Value buku itu kisah. Setiap orang ada kisah yang berbeza. Tuan Hafiz pun ada kisah yang berbeza. Kita nampak orang tu simple aja. Tetapi sebenarnya, Masya Allah, saya ada seorang pelanggan saya ni, saya jumpa pakai jeans santai-santai je, biasa jumpa kedai kopi. Tapi apabila saya susur jalur kisah yang bakal saya tulis, sebenarnya setiap bulan beliau menyumbang lebih 60,000 sebulan kepada anak-anak yatim, rumah kebajikan dan masjid.
setiap bulan 60,000. Kita tengok orang tu biasa saja. Buku itu ditulis oleh isteri beliau. Itu pun dia bukan nak jual pun, dia bukan nak banggakan tentang kehidupan suami, tapi dia nak anak-anak dia tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya. Nampak? Jadi apa yang ghostwriter perlu lakukan adalah kembali kepada niat. Betul, bayaran dan upah itu adalah sebagai, orang kata, kita rasa semangat nak tulis, masa yang kita korbankan untuk menulis. Contoh, kalau saya selalu cakap nak pergi, sekali-sekala nak pergi minum kat Starbucks pun takkanlah saya nak minta duit dengan suami saya kan. Jadi kenalah pelanggan bayar, barulah boleh kan nak tulis kan. Idea, ada kadang-kadang setengah penulis tu, ghostwriter tu dia sanggup bayar pergi sewa hotel satu malam untuk siap kerja. Takkanlah dia nak minta duit dengan suami dia kan. So itu upah tu sebagai satu ganjaran daripada ghostwriter. Tetapi ghostwriter tadinya niat dia menulis untuk apa? Kalau saya, niat saya adalah nak menyebarkan ilmu, nak memanjangkan ilmu. Apabila orang tu dah tak ada, ilmu itu sudah terkubur bersama beliau. Sekurang-kurangnya buku beliau dibaca oleh generasi ke generasi walaupun saya dah meninggal dunia. Tetapi buku yang saya tolong tulis untuk beliau boleh terus hidup selagi mana buku itu tidak hancur di mama anak-anak. InsyaAllah, amin. Puan, mungkin boleh tambah sikit, mungkin boleh tambah dengan boleh kongsi sikit dengan kita Puan. Mungkin dari segi antara banyak kisah-kisah ataupun antara banyak kerja-kerja penulisan yang Puan Ira dah lakukan untuk mereka ini kan, ada tak yang Puan Ira rasa yang sangat kata apa, sangat memberi kesan lah kepada Puan Ira sendiri sebagai seorang penulis kan, ada tak yang membekas di jiwa, kenangan yang paling manis ke kita? Sebenarnya semua kisah pelanggan saya tulis, saya rasa ada value kesan. Saya dapat belajar banyak ilmu. Saya boleh guna juga untuk perniagaan saya dan juga untuk kehidupan saya. Jadi semua kisah pelanggan adalah unik. Semua kisah adalah berbeza antara satu sama lain. Yang penting pada saya adalah saya sendiri dapat ilmu tu percuma tanpa saya perlu melalui. Contohnya apabila saya buat perniagaan printing, saya menemu ramah seseorang usahawan ni. So dia cerita, dulu dia bankrupt kerana ni, dia muflis kerana ni. Jadi saya jadikan sebagai panduan, jangan buat benda business, jangan buat ni. Contohnya dia kena sihir kerana sifat dia macam ni. So saya letakkan diri saya, okay Ira, you kena cool, jangan macam ni, mungkin nanti ada orang kan tak suka pada. So belajar daripada kisah hidup dia tanpa kita perlu melalui perjalanan tersebut. Kita jadikan contoh. Itu adalah bonus yang paling mahal saya rasa saya dapat. Kalau nak cerita pasal pengalaman tu, banyak sangat penulisan untuk buku kasri dan sebagainya, banyak sangat. Tapi setiap kisah memang Masya Allah luar biasa sangat. Terlalu luar biasa. Nak menangis, nak menangis. Kita menulis ni, tapi saya memang berjiwa kental sikit kan. Dalam hati tu menangis. Lalu saya tegur pasukan saya, jaga hati cerita orang, jangan menangis. Walaupun kalau visual nampak sosek-sosek, satu wingus kan. Itu pun cabaran ghostwriter tau. Bila dia cerita sedih kan. Okey, ada satu kisah. Saya mendapat satu jemputan untuk program penulisan. Okey. Saya pergi tapi rumah tu tidak bertuan. Saya tak tahu. Itu misteri sikit lah. Okey, baik. Puan Ira, tadi Puan Ira awal tadi Puan Ira ada kongsi dengan saya kan. Puan Ira ada apa? Buku yang Puan Ira sebenarnya dah tulis sedikit kan. Yang kalau tak salah saya tadi Puan Ira ada tunjuk. Mungkin kalau nak cerita sikit tentang buku Puan Ira tu, boleh juga. Ini adalah kongsi sikit. Ini buku antologi saya di bawah bimbingan dan penyelenggaraan kanda saya Puan Sri Dia.
Okey, sebenarnya sebab ramai permintaan, insya-Allah lah, mudah-mudahan juga kan. Ini dummy saja ya. Saya akan mencatat berkongsi tentang kerjaya seorang ghostwriter. Boleh nampak ya. Okey, aku ghostwriter buat duit dengan menulis. Okey, insya-Allah saya akan sharekan tips bagaimana menjadi ghostwriter. Okey, tapi kalau nak best kena datang bengkel jugalah kan. Boleh share pasal bengkel ke kan? Itulah bila Poira cakap pasal bengkel. Boleh. Itu saya kat ni. Poira dah sebut pasal bengkel tu. Boleh sambung terus dengan bengkel. Baik. InsyaAllah disebabkan sebenarnya saya ni tak nak buat bengkel secara visual. Saya suka berjumpa berdepan seolah saya boleh sentuh hati peserta saya sendiri. Tetapi disebabkan PKP, so kita pun kena ikut norma baru punya gaya kan. So akhirnya saya pun buat satu bengkel visual ghostwriter baru-baru ini. Okay, alhamdulillah feedback pun amat memberangsangkan. Jadi ada yang mula-mula PM saya sebab visual saya pecahkan kepada dua, sesi pertama dan sesi kedua. Semua peserta kena melalui dua sesi. Jadi lepas sesi pertama ni dah mula PM. Cuma saya kata tunggu bengkel seterusnya. So insya-Allah atas permintaan ramai saya akan anjurkan satu pada 2 Oktober ini. Okay, 2 Oktober bulan depan bengkel visual. Mungkin boleh follow, ada link daripada tim saya dekat message ataupun boleh tengok di page aku Ghostwriter. Okay, bengkel visual Ghostwriter bersama Puan Ira Yusof. Ada 2 sesi, sesi pertama 2 Oktober dan sesi kedua pada 9 Oktober. Bonus dia, tuan-tuan dan perempuan akan dibawa masuk ke dalam grup Ghostwriter National yang mana akan bersama dengan saya dalam grup insyaAllah sehingga saya habis nafas. Saya akan terus memberi panduan dan khidmat nasihat tanpa bayaran selepas itu. Biasa pasukan saya ni tuan, mereka datang ke program, mereka belum dapat projek lagi. Lepas tu, katakan lepas beberapa bulan, ada yang selepas tu 6 bulan baru dapat projek dan mereka akan datang jumpa saya. Yang tu dah tak perlu dah nak bayar ke apa ke khidmat nasihat seterusnya. So mereka adalah tim dalam Ghostwriter National. Itu bonus lah kan. Betul. Puan Ira ada ni mungkin saudara Amir Hamzah ada komen kat sini. Okey, saya kongsikan dengan audiens supaya mungkin semua dia ada. Actually sebenarnya ni adalah anak saya yang nombor ada letakkan link WhatsApp anak saya nombor 7 untuk mungkin penyertaan Puan Ira, penyertaan bengkel visual mungkin ada yang nak tahu lanjut boleh WhatsApp lah nanti. Okey. Jadi tuan-tuan perempuan mana yang mungkin sedang secara langsung dihadirikan oleh Puan Ira Yusof pada 2 Ogos. Maafkan saya. 2 Oktober. 2 Oktober dan juga 9 oleh saudara Amir Hamzah ni lah. Betul. Saya tersalah sebut tadi Puan Ira. Okey, Puan, di 5 minit terakhir yang kita ada dalam sesi kita pada malam ni, apa harapan ataupun gagasan yang Puan Ira nak bawa dengan pasukan dalam Ghostwriter ni kan, tentang membangunkan individu-individu seorang penulis ghostwriter juga dan sebagainya. Mungkin ada gagasan, harapan yang Puan Ira rasa boleh sama-sama salurkan kepada para penonton kita pada malam ni. Okey. Saya nak lebih ramai lagi lahirnya ghostwriter. Kenapa? Sebab ada banyak kisah, ada banyak panduan, ada banyak perkara yang perlu kita tulis, perlu kita kongsikan, yang mana ada orang yang dia tak mampu nak tulis. Contohnya saya ada seorang pelanggan saya ni 3 tahun lepas dia kenal saya. Tapi dia ada ambil dia dulu belajar kursus sastra Melayu. Tetapi 3 tahun kemudian dia jumpa saya, dia kata, Puan Ira saya tak sempat pun nak tulis. Akhirnya saya upah Puan Ira je lah tulis. Nampak? Kepada ghostwriter ataupun pakar ghostwriter ataupun rakan-rakan penulis, saya mengalu-alukan, jom bersama saya jadi ghostwriter. Tak apalah tak ada nama. Tapi kalau nak ada nama,
saya mengeraikan juga. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan melakukan satu perkara, membantu orang lain, berkongsi ilmu mereka untuk dibaca oleh orang lain. Itu sesuatu yang mahal sebenarnya. Kadang Allah memberi satu bakat, mesti ada sebabnya. Saya menggunakan bakat menulis saya daripada kecil, umur 12 tahun karya puisi saya telah tersiar di majalah Kalina, umur 12 tahun. Kan? Bakat yang Allah anugerahkan pada saya ini, saya mahu guna, tulis puisi kan. Saya mahu guna untuk membantu orang lain menyebarkan ilmu dengan apa yang kita tahu. So itulah misi saya. Saya nak lebih ramai lagi ghostwriter, anda nak bersaing tapi kita berkongsi rezeki. Satu job tu kita kongsi. So biasa tiga orang lah, seorang penulis, seorang editor dan pemunian, seorang mungkin transcribe ke, biasa 3 orang ataupun 2 orang. 2 orang cukup lah untuk satu job tu, dah boleh hasilkan sebuah buku untuk tolong orang lain. Kita tak perlu nak berebut. Kek itu apabila dikongsi bersama, kita dapat makan lebih banyak kek yang lain dengan berbeza. Tapi kalau kita makan ada 10 biji kek, kita makan separuh pun kita dah tak habis. Tapi kalau kita kongsi kek, ada 10 biji kek rasa berbeza, kita akan dapat rasa 10 kek itu bersama-sama sebab kita kongsi ramai-ramai setiap kek. Itulah misi saya. Menulis bukan kerana nama. Menulis untuk menyambung legasi. Begitu. Menulis untuk menyambung legasi, kata Puan Ira kan. Tapi ada sikit lagi sebab ada baki 2 minit Puan Ira salam ni. Ada kemungkinan tak kalau seorang ghostwriter, buku tu ada nama dia dan juga nama nama pelanggan, maksud di korang, nama penulis kan. Jadi dia sebenarnya tulis bersama lah. Ada kemungkinan tak boleh buat macam tu Puan? Sebagai penutup, dianggap walaupun sebenarnya keseluruhan buku tu tentang tetap pelanggan tu lah kan. Macam ni, orang lain pandangan dia lah kan. Tapi kalau pada saya, jika ada nama kita pada buku tersebut, bukan ghostwriter, kita adalah penulis bersama. So kita adalah penulis bersama, kita menulis buku untuk pelanggan kita. Kalau ghostwriter ni tak ada langsung kewujudannya, tak boleh pun nak post gambar gambar dengan beliau dekat social media. Baik, okey. Maknanya kita faham konsepnya tadi berawal juga perbincangan ini dan saya lihat juga dari segi soalan pun buat masa ni respons kepada audiens pun soalannya dah tak ada. Jadi kita pun dah sampai di penghujung sesi kita bersama-sama dengan Puan Ira Yusof tentang menyelami dunia ghostwriter. Puan Ira ada apa-apa lagi ke kata-kata nak disampaikan kepada audiens kita sebelum saya nak tutup sesi kita pada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan KL Baca pada malam ini, terima kasih kerana sudi mendengar celoteh saya, sudi mendengar misi dan visi saya. Industri ghostwriter insya-Allah tidak akan berakhir. Insya-Allah kalau kita sama-sama mengguna bakat penulisan yang Allah anugerahkan ini untuk kebaikan, sama-sama kita berkongsi ganjarannya. Kalau saya tak dapat bersama tuan-tuan dan puan pun, sekurang-kurangnya apa yang saya kongsi ini, tuan-tuan dan puan amalkan, mudah-mudahan sikit atau banyak dapatlah saya kongsi tahap akhirat tu. Itu yang penting pada saya. Tulislah, tak kisah nak tulis sebagai penulis bersama ataupun sebagai ghostwriter. Yang penting panjangkan legasi, panjangkan ilmu itu untuk umat dan juga untuk sahabat. Baik, okey. Dengan itu kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi pada Puan Ira Yusof kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk membicarakan topik berkenaan
menyelami dunia ghostwriter sempena Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak juga kepada anda semua, tuan-tuan dan puan yang mana sedang sudi bersama-sama kita sepanjang 1 jam sesi ini. Semoga setiap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Semoga lebih ramai ghostwriter yang bakal lahir dan muncul dalam arena perempuan negara, insyaAllah. Dan semoga Puan Ira dan juga pasukan terus maju jaya dalam kerja-kerja meneruskan legasi penulisan pelanggan dan juga pelanggan-pelanggan mereka. Jadi kita jumpa lagi di Semavis episod seterusnya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat menulis semua.